Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, apa khabar semua? Hari ini bersama dengan Cikgu Zahir akan mengajar kamu subjek RBT tahun 4. Okay, sebelum tu cikgu nak kamu semua keluarkan buku teks RBT, buka muka surat 7. Okay, semua dah ya? Okay. Kita sambung daripada tajuk minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang peraturan keselamatan kan. Bengkel, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan. Hari ini kita sambung peraturan keselamatan bahan. Baiklah. Terdapat berbagai jenis bahan yang mudah terbakar, rosak dan berbahaya. Okay. Dalam bengkel ni, dia selain daripada benda yang tajam, ada juga bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Okay. Tajam tu dalam kategori berbahaya lah. Mudah terbakar ni macam gas api ke. Kalau spray tu pun, kalau contohnya benda tu dalam spray tu ada lagi isi, kalau kita bakar dia kat tong sampah kan, boleh meletup tau. Bahaya juga. Okey. Yang pertama, nampak tu peraturan. Bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Okey. Apa-apa penggunaan bahan, tanya dulu pada cikgu RBT kamu yang mengajar kamu pada waktu tu. Barulah nanti cikgu tu akan ajar kamu cara guna bahan tu dengan cermat, dengan betul. Okey, yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey. Bahan yang berbahaya ni, bahan yang tajam atau mudah terbakar ni, tempat yang selamat, tempat yang tertutup. Supaya bila kalau contoh letak tepi meja, pisau ataupun kalau pisau kan terlanggar, tak kejatuh kena kaki ataupun terkena tangan, berdarah kamu. Kalau tukul, jatuh ke kaki kamu, boleh patah kamu punya, retak kamu punya tulang. Bahan mudah terbakar ni simpan tempat yang suhu bilik, jangan terlalu panas. Okey, nombor 3. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Ini kena berhati-hatilah. Apa bahan yang berbahaya ni boleh mengundangkan kecederaan. Janganlah kamu bermain-main dengan kawan kamu. Buat kerja dengan serius. Bahan berbahaya ni boleh mendatangkan kecederaan. Ingat. Nombor 4, bawah dia tu. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Yang rosak ni kita letakkan tempat yang sesuai ataupun tempat khas dia. Sebab kalau kita asingkan, boleh kita tahu mana bahan yang elok, bahan yang rosak. Tak adalah paling nak mencari kan. Lagipun kalau guna bahan yang rosak ni, macam cikgu cakap lah, boleh mengundangkan kecederaan juga. Contohnya tengah pisau kan, tengah nak potong pun patah, terpelanting, terkena kawan kamu ke, terkena muka sendiri ke. Tu yang bahaya tu kalau guna bahan yang dah mudah rosak ni. Okey, seterusnya, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Berhemah dan cermat ni contohnya lah, kalau gam tu janganlah guna tu terlalu banyak, jimat-jimat lah. Gunalah secara berhemat dengan cermat. Tak perlu tuang banyak-banyak gam. Gunting, guna cermat, jangan kena berhati-hati. Jangan sampai tergunting jari ke, ataupun guna pisau terpotong jari sendiri ke. Ataupun kalau ada bahan yang
di bengkel macam kayu ke, jangan membazir sangat lah guna potong banyak-banyak. Potong ikut ukuran yang dah ditetapkan yang kamu buat. Okey. Akhir sekali, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Okey. Kalau ada apa-apa yang tumpah dekat lantai ke, tak kisahlah. Walaupun air kan, cuci, lap, mop sampai kering. Sebab apa, dalam bengkel ni kan banyak peralatan yang bahaya. Kalau tak kisahlah kalau air, kalau basah, tergelincir, boleh dah cedera. Tu baru air. Kalau minyak, lagi licin. Sebab itulah berbahaya. Okey. Baiklah. Tengok tajuk seterusnya. Simbol dan tanda keselamatan. Okey. Simbol dan tanda keselamatan ni lambang ataupun pernyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Okey. Tanda keselamatan dan simbol ni selain daripada bengkel, kita boleh juga nampak di mana-mana jalan raya. Macam papan simbol keselamatan, papan apa ni, simbol kan. Contohnya dia begitu, kalau kat jalan raya ada bonggol di hadapan, ataupun lambang jalan licin, jalan berbukit, maksudnya disuruh kita berhati-hati. Sama juga macam dalam bengkel. Ada simbol dia, nampak tu, warna merah. Okay. Masuk, kalau simbol ni warna merah, masuk dia larangan ataupun pemadam api. Tempat pemadam api, tempat larangan, bahaya. Okay. Warna kuning untuk perhatian, amaran, waspada, potensi bahaya. Dan kalau warna merah tu macam traffic light lah. Kalau traffic light warna merah tu suruh kita berhenti kan, bahaya kan kalau kita melintas kan, risau kereta langgar kan. Sama juga macam dalam bengkel. Warna merah tu maksudnya memang betul-betul bahaya, larangan. Dan untuk tempat pemadam api, maksudnya mudah, bahan tempat tu mudah terbakar. Sebab itulah ada pemadam api. Jadi kalau benda tu terbakar, senang ambil je pemadam api, tembak. Okay, kalau kuning ni maksudnya disuruh kita berhati-hati, bagi perhatian. Sama juga macam traffic light, dah warna kuning, janganlah terus lajukan kenderaan, perlahankan kenderaan sebelum berhenti. Kalau kuning tu sebab maksudnya dah nak ke merah, kena berhati-hati. Okay, warna hijau, zon aman, pertolongan pertama. Okay, hijau ni maksudnya zonnya aman lah, maksudnya selamat. Macam traffic light jugalah, hijau selamat, boleh bergerak ke depan. Warna biru ni wajib dipatuhi. Nampak je simbol warna biru, maksud peraturan tu wajib dipatuhi. Warna putih informasi umum. Warna putih ni untuk macam maklumat lah, maklumat ataupun informasi umum tentang bengkel ataupun tentang alat tu. Okay. Boleh faham tak? Okey, bagus. Kalau ada pertanyaan boleh tanya cikgu di WhatsApp ya. Baiklah. Tengok tajuk seterusnya. Muka surat 8. Okay. Dah buka muka surat 8. Okay. Ini adalah tanda keselamatan ataupun simbol. Kalau macam pertama ni senang je. Dia tulis utamakan keselamatan. Okey. Dia maksudnya sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada dalam kawasan ni. Ini senang je. Kalau dah nampak perkataan tu, utamakan keselamatan. Dah bila dah baca jangan buat tak tahu pula. Okey. Tengok gambar ni, tempat berkumpul tu. Tu ada simbol dan tanda keselamatan tempat berkumpul. Tempat berkumpul waktu kecemasan. Selalunya tempat berkumpul ni di tempat yang lapang. Apabila ada berlaku kebakaran ke kan,
selalunya kita akan dikerahkan ataupun diarahkan ke tempat berkumpul. Sama ada di perhimpunan ataupun di padang. Okey. Tu simbol alat pemadam api warna merah bawah ada. Itu simbol alat pemadam api. Maksudnya alat pemadam api ada berada di situ. Okey, tengok bawah dia. Kawasan larangan merokok. Ini selalunya memang kita nampak dah kat mana-mana, sama ada dalam bengkel ataupun di kedai makan ke, pejabat ke, mesti ada simbol larangan merokok. Sebab merokok ni berbahaya sama ada kepada diri sendiri ataupun orang sekeliling. Jadi janganlah kamu merokok ya. Berbahaya. Paru-paru boleh rosak. Okey, tengok atas je. Lambang api tu, simbol api. Itu simbol bahan mudah terbakar. Bukan dia suruh bakar ya. Itu bahan mudah terbakar. Sebab dia buat lambang api. Ingat lambang api tu bahan mudah terbakar. Dia warna kuning kan, bahaya, kena berhati-hati kan. Okey, tengok warna putih tu, simbol warna putih, jaga kebersihan. Ini kat mana-mana tempat umum ataupun bengkel mesti ada benda ni. Suruh kita jaga kebersihan. Buang sampah di tong sampah. Jangan buang sampah dekat atas lantai atau atas meja. Kalau tak malas nak pergi ke tong sampah, simpan dulu dalam poket. Sampah tu simpan dulu dalam poket. Bila nak keluar ke ataupun dah jumpa tong sampah, barulah buang dalam tong sampah. Amalkan. Kalau ada sampah, simpan dalam poket dulu. Kalau malas nak pergi tong sampah ataupun tong sampah jauh lah, ataupun tong sampah tak ada. Okey. Tu warna oren tu, lantai licin. Itu berhati-hati lah. Kalau lantai licin ni boleh mengakibatkan kamu jatuh. Jatuh ni bukan je sakit punggung lah. Boleh patah tulang belakang kamu, bahaya. Okey. Yang atas tu, laluan keluar semasa kecemasan. Ini kalau kat lift ke, tangga ke, mesti ada benda ni, simbol ni. Maksudnya itu laluan kecemasan. Kalau ada kebakaran ke apa kan, ataupun ada bencana, itu maksudnya laluan tu ikut tangga. Selalunya kalau lift tak boleh guna kalau ada bencana, ikut tangga. Laluan tangga. Janganlah betul tolak, lagi bahaya. Kena bertenang, jangan gelabah. Baiklah, boleh faham ya? Okey. Itu je tajuk kita hari ni. Ada apa-apa persoalan? Okey. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu di WhatsApp ya. Nanti cikgu bagi kamu latihan di Google Form. Okeylah. Cikgu akhiri pengajaran hari ini dengan membuat kesimpulan supaya kamu mematuhi segala peraturan dan tanda keselamatan. Ingat simbol-simbol ni. Ada simbol bahan mudah terbakar, ada yang bagi tahu itu adalah laluan kecemasan, tempat berkumpul dan lain-lain. Ya. Okey. Kalau gitu kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum semua.